Assalamualaikum, soalan semua. Assalam. Okay. Alright, sementara kita tunggu kawan-kawan lain masuk, mungkinlah siapa ada nak tanya soalan berkenaan dengan kelas sebelum ni ke, ada soalan idea nak buat ke, apa-apa boleh. Boleh tanya sekarang boleh. Okay, kita boleh bincang-bincang dulu sebelum kita mula kelas. Assalamualaikum, doktor. Hello, dengar? Test. Ada soalan? Nak tanya kan, yang saya ada tengok yang dalam grup tu yang doktor buat yang apa, baby monitor tu kan. Ya, okay. Yang tu dia connection dia tu pakai apa, radio frekuensi kan. Ya, betul. Nak tanya, ada kalau macam remote kereta punya kan, ada ke apa frekuensi macam mana kalau yang modul untuk remote kereta? Maksudnya remote kereta tu dia pakai frekuensi apa? Macam mana nak tahu dia? Okay, biasa yang dijual kan, yang modul modul radio modul tu, biasa dia ada frekuensi yang tetap. Dia ada spesifik frekuensi dia tu. Kita just communication dia antara frekuensi tu saja. Dia bukan macam radio yang kita boleh control dia punya frekuensi. Okay, dia ada fix punya frekuensi. Okay, kemudian memang dah dijual, ada jual. Okay, dia ikutlah. Ada yang transmitter dengan receiver tu boleh connect sampai 1 kilometer pun ada. Kan dia punya jarak connection tu. Okay, tapi yang biasanya Arduino ni dia guna 433 MHz kot dia punya frekuensi tu. Yang dijual lah. Kalau tengok kat Shopee pun ada. Oh. Memang benda tu ada. Cari modul, radio modul Arduino. Ni dia boleh connect dengan Arduino lah. Shopee. Sebab plan kalau macam nak macam kereta terlupa nak tutup ke apa kan. Jadi macam daripada tapi 433 tu mungkin apa kereta tak dapat frekuensi dia tak sama kan. Jadi kereta tak dapat receive kan. Oh. Okay. Kalau macam tu kita nak control dari mana? Control daripada rumah je. Cuma nak tahu apa kereta tu remote tu macam tapi jadi macam apa takut orang salah guna pula kan benda tu kan. Jadi itu yang terfikir tu macam mana benda tu apa transmitter yang sesuai kan untuk biasa kalau jarak apa connection itu jauh dan kita nak kontrol merata lah, kita duduk tempat tu merata dalam bangunan ke apa kan. Jadi kesesuaiannya macam GSM tu kita pakai message je. Kita message, okay, Arduino dalam kereta tu detect, okay, dia buat detect, dia buat control lah, kita nak sama ada nak tutup kereta ke, nak bagi apa, nak bagi bunyi ke apa ke. GSM lah, GSM. Waalaikumsalam. Thank you. Ada juga idea itu, kawan saya ada tanya juga kalau macam kita nak kontrol kereta, katalah orang curi tu kan, kita nak kontrol kereta tu nak bagi dia stop. Kan kereta, tapi yang tu lebih kepada kita kena kacau dia punya ni lah, sistem kereta tu ya. Kan terus dia stop kereta. Dan bila kita tekan dekat kat phone ke kat mana transmitter tu, dia akan hantar ke kereta. Kereta tu akan stop dia punya ni lah, engine dia stop kan, dia terus stop. Tapi dia lebih kepada kena kacau apa kereta punya sistem lah kan. Okay, faham.
Okey, 22 orang. Okey. Assalamualaikum semua. Malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semua sihat? Waalaikumsalam. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Ini dah apa? Siapa dah cucuk vaksin tu ni dah boleh rentas daerah. KS Selangor tak boleh. Itu fasa 1 kan? Fasa 1. Fasa 2 dah boleh lah. 10 hari bulan start kan? Okey. Tak apa. Okey, ada apa-apa soalan ke berkenaan dengan kelas minggu lepas? Ataupun kita nak terus mula kelas ke? Ya, saya sihat. Okey, alhamdulillah. Lepas cucuk vaksin tak ada apa masalah ni sekarang ni, setakat ni. Okey. Alright. Kalau tak ada, kita mungkin boleh mula. Malam ni kita akan cover topik ni lah. Coding je. Kita akan pergi kepada coding. Macam mana kita nak programkan Arduino tu semua. Okay, kita akan pergi share screen saya. Okay, untuk dapatkan view ni boleh pin lah saya punya gambar ni, kamera ni. Jadi boleh nampak lah view screen saya. Okay. Okay, semua clear ni? Nampak? Gambar clear? Nampak. Suara clear? Semua Jelas? clear. Alright. Dengar clear. Okay. Okay, semangat semua. Okay. Okay, sebelum kita mula, saya ada record ni. Saya record kita punya kelas ni. Nanti lepas habis kelas, saya akan compile dan saya akan letak dalam YouTube lah. Okay, saya akan letak dalam YouTube. Lepas tu kalau siapa-siapa yang memang rasa kat tempat dia tu tak ada bising ke apa kan, nak buka mic pun tak boleh, tak ada masalah. Okay, Syazrul. Tuan Syazrul. Lama tak buat. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, sihat? Alhamdulillah. Okay. Alright, siapa yang nak buka mic pun boleh kan, tapi make sure tak bising kat situ lah. Okay, jadi bila saya tanya tu boleh terus jawab ya. Okay, kita pergi ke kelas hari ni. Kelas Arduino, kelas yang kedua. Ni kelas yang kedua selepas yang minggu lepas, kelas pertama berkenaan dengan kita nak kenal what is Arduino. Arduino tu sendiri macam mana dia punya function dia, fungsi dia macam mana kita nak control dia, macam mana kita nak sense daripada sensor. Okay. Dan apa dia boleh buat menggunakan Arduino ni lah. Okay. Untuk kelas kali ni, hari ni kita akan fokus kepada coding, lebih kepada coding. Okay, kalau tengok di sini. Saya tunjuk. Okay, lebih kepada coding. Itu kita akan revise sikit minggu lepas. Dah buat belum exercise satu yang saya cakap, saya bagi tu? Dah buat. Exercise satu, simple je kan itu? Ini, simple je. Okay, kita buat blink kita dah buat kelas. Ni, blink ni. Okay, kemudian button ni kalau ikut coding yang dah diberi, for example, dalam example tu. Okay, kita tekan button ni, lampu nyala. Okay, tu basic. Simple. Lepas tu, macam mana kita nak bunyikan tone melody. Ada masalah tak untuk tiga-tiga exercise ni? Okay, ada masalah? Okay, make sure yang sambungan ni adalah sama dengan coding kita. Kalau coding tu tulis kalau untuk tone melody, kalau tengok coding dia letak nombor 8. Okay, tapi kalau follow ni, dia letak nombor 2. Kalau just kita upload je, coding tu memang takkan bunyi lah. Dia takkan bunyi. Kecuali kita ubah dekat coding, letak nombor 2. Jadi, barulah sama dengan kita punya hardware ni. Circuit ni. Bila circuit sama dengan coding, barulah dia boleh berfungsi ya. Berfungsi. Daripada 3 exercise ni, kalau boleh buat, alhamdulillah settle. Okay. Sebenarnya dah faham lah tu.
Okay, basic Arduino untuk program dan untuk apa? Untuk kita pasang circuit ni dan kita programkan dia. Okay, untuk kelas malam ni saya cakap tadi kita akan fokus pada coding. Okay, revision yang minggu lepas dah alhamdulillah kita semua faham, so kita proceed je lah kot, ya. Kita proceed kepada next agenda, coding step. Coding step ni maksudnya saya nak tunjukkan macam mana dalam coding tu sendiri, macam mana proses ataupun flow coding tu dibaca. Okay, dia step dia akan baca dari atas, row by row, baris per baris. Okay, coding dia dari atas sampai ke bawah kan. Jadi dia akan baca dari atas turun satu. Okay, dalam coding ni juga, okay, kalau tengok dia punya IDE ni, software ni, okay, dua void yang penting untuk Arduino adalah void setup dan void loop. Okay, void setup yang akan run once, dia kata run once, sekali je dia run. Okay, void loop akan run repeatedly. Okay, dia akan ulang. Maksudnya kalau baris dia ada banyak baris, okay, selagi dia tak jumpa tutup ni, okay, void loop dia ada buka tutup ini buka dia, bracket dia, buka dan tutup dia. Selagi dia tak jumpa tutup ni, okay, dia akan sentiasa turun bawah. Okay, dia baca sampai bawah. Bila dah jumpa tutup ni, dia akan naik balik ke atas. Itu cara dia, cara baca coding. Okay, katalah kat sini ada 10 baris. Okay, dia baca 1, 2, 3, 4, 5 sampai bawah. Lepas tu jumpa bracket ni, dia akan ulang balik ke atas, baris atas. Okay, tu dalam void loop saja. Okay, void setup, kata ada 5 baris, 1, 2, 3, jumpa ni dah stop. Dia masuk void loop pula. Okay, itu dalam Arduino IDE, cara coding Arduino. Okay, apa itu coding? Mana kita punya ni? Okay, ajaran ketiga kita akan tengok, kita akan cuba faham setiap coding dalam example tu. Bukan setiap, maknanya ada beberapa example kita akan ambil dan kita cuba faham setiap satu baris tu. Okay, kemudian kita akan buat simple coding. Okay, kita buat coding ataupun kita ambil example tu, kita ubah sikit dan kita cuba pasang pada Arduino. Tengok apa dia berlaku, apa yang berlaku. Kemudian kita cuba combinekan coding. Ada dua coding berbeza, satu coding untuk potentiometer contoh. Kemudian kita ada LED, kita ada buzzer. Okay, kita cuba combinekan tiga-tiga, jadikan satu coding saja. Okay, kita combinekan coding tu. Okay, ini penting ni, macam mana kita nak combine ni. Lepas tu kita buat exercise sikit lah. Exercise untuk kita tengok macam mana dia berfungsi semua. Okay, kemudian Q&A lah. Okay, kalau revision ni dah settle, semua dah faham ni, kan? Exercise pun dah buat, okay, kita boleh terus ke coding step lah. Tapi sebelum itu, kita kena tahu what is coding. Okay, coding tu adalah ataupun kita kenali sebagai computer programming. Okay, computer programming. Program untuk kita nak programkan komputer. Okay, dan fungsi coding tu adalah untuk kita communicate dengan komputer tu sendiri. Okay, dan kita nak communicate tu dengan komputer, okay, kita kena tahu bahasa dia. Okay, kita kena tahu bahasa komputer. Contohnya kalau kita jumpa orang Jepun, kita cuba cakap bahasa dia, cuba untuk bagi dia faham, sebab kita nak bagi arahan kepada dia. Okay, ataupun kita bercakap English, dia faham, kita faham, okay, dia boleh buat arahan kita. Begitu juga kita nak cakap dengan komputer, suruh buat macam ni, okay, dan kita kena faham bahasa yang difahami oleh dia juga. Okay, dan bahasa yang difahami oleh Arduino kita ni adalah, language dia adalah C++. Okay, C++ bahasa dia. Ada banyak lagi bahasa komputer yang ada kat pasaran lah. Maksudnya yang biasa digunakan macam Java, macam kalau dulu saya belajar Fortran, okay, C++,
C Sharp, C saja, C++, banyak lagi lah language. Okay, untuk programming. Dan biasa coding ni juga orang buat macam buat website, okay. Dia ada bahasa dia, okay. Lepas tu nak buat apps ke, nak proses data tu sendiri, okay. Semua tu menggunakan bahasa-bahasa komputer, okay. Dan untuk Arduino kita hanya tahu C++ saja, okay. Tengok pada C++ punya bahasa, okay. Itu untuk coding, okay. Dan dalam coding Arduino ni, coding step ni kita kena tahu macam ni Saya cuba buat satu analogi dalam cara kita nak program Arduino ni Contohnya kita nak pergi, kemudian saya dari sini, dari Pekan, saya nak pergi ke Kuantan, contoh okey. Untuk pergi itu kita akan plan perjalanan kita, okey. Dan setiap proses perjalanan kita tu, kalau kita senaraikan, okay, saya boleh tulis juga kat sini, okey. Apa proses kita nak buat tu? Kita nak pergi ke Kuantan, apa proses yang kita buat sebelum sampai Kuantan? Okey, contohnya saya bagi. Pertama, kita kena, of course kita nak kena naik kereta kan? Naik kereta kita kena ada apa? Boleh siapa respon? Kita nak naik kereta pergi Kuantan. Okey. Macam mana kita proses kita nak naik kereta tu? Pertama kita kena, contohnya kereta. Minyak. Okey, minyak dan kereta lah kan? Okay, tak apa, kita tulis minyak, kereta. Boleh tulis pun. Macam ni boleh faham Lagi apa lagi? Tayar tu semua kat kereta lah kan? Okey, tak apa. Touch and go. Touch and go. Kalau ada tool, kita mesti ada lah benda-benda ni. Touch and go, minyak, duit, duit kan? Duit, lesen. Okay. Alright. Ini persediaan. Ya? Peta. Apa? Google Map ataupun Google Map. Oh, Google Map. Okay. Google Map. Peta. Okay, kalau dah biasa ni kita tak pakai Google Map lah kan. Tapi tak apa Maksudnya ini persediaan lah. Okay. Kemudian, bila dah ada ni, kita start masuk kereta. Okay, bila masuk kereta tu, apa kita buat? Start engine. Start engine, betul. Start engine kereta. Okey, lepas tu Tukar gear 1. tukar gear. Okey, lepas tu seatbelt. Pakai, jangan tak pakai. Okey, lepas tu alright. Tak payah banyak-banyak kita buat sikit je. Okey. Kemudian selepas pada tu dah start semua kereta, semua dah okey dah. Kita akan bagi arahan lah pada perjalanan kita tu. Contohnya pergi ke depan, jumpa simpang, pusing kanan, straight. Lepas tu U-turn ke, lepas tu traffic light berhenti kan. Lepas tu traffic light hijau, jalan, apa semua. Itu proses dia Proses dia tu proses bawa kereta. Bawa kereta yang saya cakap tadi tu, jumpa simpang, pusing kanan, stop, apa semua tu kan. Itu step-step dia. Okey. Lepas tu proses ni akan berulang lah. Contohnya bila jumpa simpang sekali, okey, jumpa simpang sekali, dia akan pusing kanan. Okey, lepas tu bila dia jumpa simpang lagi, pusing kiri. Okay, proses tu sebenarnya dia berulang dekat bahagian ni. Okay, sama juga kalau kita nak wakilkan dalam bentuk Arduino ni, kita nak program Arduino ni, sebenarnya kita boleh bahagikan kepada 3. Bukan 2 saja, bukan void setup dengan void loop saja. Dia ada satu lagi proses persediaan untuk kita program ke Arduino, iaitu bahagian atas pada void setup. Void setup, sebelum void setup, kita kena sediakan dia punya requirement, apa yang kita perlu sebelum kita masuk dalam void setup. Okay, jadi kalau untuk program buat kereta tadi, okay, saya akan masukkan
Okay, saya akan masukkan yang kita kena sediakan kunci, minyak kereta kena ada, touch and go, duit, lesen. Okay, semua-semua benda ni dia sebenarnya persediaan sebelum program, sebelum proses kita buat kereta tu. Maknanya dia akan duduk bahagian atas pada void setup. Sebelum void setup. Okay. Alright. Kemudian start engine kereta, tukar gear, pakai seatbelt. Ini kita buat berapa kali? Okay, kita nak Satu kali. sekali je kan. Jadi dia akan masuk dalam void Void setup. Void setup. Sebab void setup dia run once je. Sekali je. Lepas tu proses yang sebenarnya nak buat kereta tu, dia nak pusing kanan, nak stop, nak jalan apa semua, itu adalah dalam void loop. Okay? Faham tak setakat tu? Itu dah void. Okay? Itu contoh untuk kalau kita buat kereta lah kan. Nak buat kereta pergi ke satu tempat ke satu tempat. Okay. Kalau dah faham tu, so kita akan dah ready lah. Maksudnya kita coding step tu, kita dah tahu dia ada 3 step. Pertama, kita persediaan sebelum kita buat program. Lepas tu void setup, proses yang kita buat sekali saja. Okay, dalam void setup, dalam coding semua tu, kita akan ada satu proses yang kita run sekali saja. Lepas tu void loop adalah kita akan run berulang-ulang kali. Okay, void loop. Okay, settle untuk coding step tu. Okay, sekarang kita nak cuba fahamkan coding yang ada. Okay, coding yang dah ada dalam Arduino. Cuba buka Arduino IDE. Okay, pergi bahagian, saya share screen. Okay. Tutup ni. Okay, nampak Oh, ada yang masuk. Okay. Okay, nampak skrin saya? Arduino IDE ni. Okay, pergi ke file examples. Okay, digital button. Contoh digital button. Okay, tengok yang ni dulu. Ada lagi nak masuk ke? Oh. Okey. Okay, malam ni kelas kita 29 orang. Okey. Okey. Okey, nampak coding ni? Coding button dari mana? File, example, digital button. Okey, kita cuba nak run button punya coding ya. Ini masuk. Okay. Alright. Semua dah buka? Okay. Okay. Yang kata tadi, persediaan dia. Okay. Cuba tengok ni. Dia ada void setup. Ni void setup. Okay. Dan ini adalah void loop. Okay. Void loop. Okay. Void setup. Kalau kita klik sebelah bracket ni. Nampak? Bracket bawah ni akan dia highlight kan, dia buat bentuk kotak kecil tu kan. Maksudnya ini adalah pair dia. Inilah pasangan bracket ni. Maknanya ini dia buka, ini dia tutup. Contoh kalau tak ada tu, boleh run tak kalau tak ada bracket yang tutup? Rasa-rasa boleh run tak? Okay, kalau kita tekan verify. Tak boleh. Okay, kita tekan verify. Okay, dia akan bagi tahu kat mana. Kita baca dia punya error. Kalau tengok bahagian bawah, baca dia punya error tu biasanya. A function definition is not allowed here before bracket ni token. Ni tak ada. Sebelum ni. Untuk tutup ni tak ada. So kita tutup dia balik. So kalau kita tekan verify, dia akan okey lah. Kan? Ni example yang dia bagi. Okey. Nanti nak masuk ni. Okey. Yang saya cakap ni persediaan sebelum kita nak program. Okey. Sekiranya dia perlukan sesuatu,
definition suatu item ke apa ke, kita akan letak sebelum void setup, iaitu bahagian atas ni. Ini sebelum void setup ni void setup, ni void loop. Sebelum void setup dia ada ni. Ini yang persediaan yang penting. Okey. Iaitu dia declare, dia define button pin adalah number 2. Ini cara mudah untuk kita sekiranya kita nak ubah-ubah dia punya pin. Pin. Sekiranya pin tu kita nak tukar nombor 3. Kan, kita hanya ubah bahagian atas ni. Jadi automatik semua yang bahagian bawah, kalau dia nama button pin juga, dia adalah nombor 3. Ni 3. Mana button pin? Ni 3. Semua yang button pin dia automatik akan tukar jadi 3. Kalau kita tukar atas 3. Okey, jadi kita tak perlu buat banyak kali lah. Kalau kita tak buat bahagian atas ni, terus kita tulis bawah ni, button pin kita tukar dengan nombor 3. Sini kena tukar, yang atas bawah ni tukar, yang bawah ni kena tukar. Semua kena tukar. Tapi kalau kita buat macam ni, button pin, so kita dah declare dah siap-siap dalam coding ni bahawa button pin tu adalah nombor 3. Nampak tepi ni, dia ada comment sikit, the number of the push button pin. Sebenarnya pin nanti mesti nombor 2. Dia tulis kat sini 2, so kita kena sambung dia pada nombor 2. Constant integer LED pin, nombor 13. Pin LED nanti mesti nombor 13. Button state 0. Ini variable dia, dia kata button state adalah nilai dia kosong. Variable for reading the push button status. Kita declare awal-awal, kita kata button state nilai dia kosong. Sebelum bawah tu nanti dia akan berubah lah. Jadi kita kena declare awal, kita kata button state kosong. So inilah yang kata tadi persediaan preparation sebelum kita start dengan void setup dan void loop. Clear? Kemudian void setup. Dalam void setup, kita akan run once tadi kita kata. Kita akan run sekali saja. Kita akan, ini declaration juga. Kita kata LED pin tu apa? Nombor 13. Dia refer balik atas. LED pin ni apa? 13. Dia boleh juga kalau tak nak letak ni, letak 13 kat bawah ni. Letak 13. Tak ada masalah. Boleh. Dia takkan error. So saya tukar tu. So nak bagi cantik dia punya ni, kita letaklah bersama ni. LED pin. Kita akan declare dia sama ada input atau output. Bila kita nak nyalakan dia, kita nak control dia. Kita nak bagi dia nyala dan padam. Jadi dia adalah sebagai output kita. Ingat minggu lepas saya cakap Arduino tengah ada kat sini. Arduino tengah sebagai microcontroller. So fungsi dia adalah untuk baca daripada sensor. Sensor. Kemudian dia baca, kemudian dia akan control. Yang bahagian control tu semua adalah output. Yang bahagian control, maknanya kita nak controlkan LED bagi menyala, kita nak pusingkan motor bagi pusing, laju dan slow, itu adalah control. Output punya komponen. Output komponen. Kalau macam button pin, push button, kita tekan, Arduino nak baca, di sebelah sini, di sebelah kiri. Arduino nak baca, kita tekan, dia akan hantar ke Arduino. Itu adalah input kepada Arduino. So bila Arduino baca, dia nak control LED, so LED tu adalah output daripada Arduino. Itu kena faham output and input. So button pin tu adalah input dan LED pin adalah output. Bila ni dah run sekali void setup, dia dah tahu LED pin tu output, button pin tu input, kemudian dia akan masuk void loop ni. Button state. Button state kalau tengok atas, button state adalah kosong kan, 0. Lepas tu button state equal to digital read. Kenapa digital read? Sebab kita sambungkan button tu pada pin number 2. Pin number 2 tu adalah digital pin. Digital pin pada number 2. Jadi kita nak baca pada pin number 2 tu sama ada dia high ataupun low. Button pin number 2. Button pin ni number 2. So dia akan
dia akan baca pada pin number 2 tu sama ada dia high ataupun low. Kemudian if ni kalau bahasa kita kalau lah kan. Kalau button state sama dengan high, okay, bila dia tahu push button kita tekan, bila kita tekan, okay, high voltage akan lalu pada pin number 2. Bila high voltage 5 volt lalu pada pin number 2, okay, dia akan baca button state tu sebagai high lah. Bila dia baca sebagai high, kita tekan, dia baca sebagai high, kemudian dia akan digital write LED pin sebagai high. Maknanya dia akan nyalakan lampu LED tu, dia akan bagi high juga, 5 volt. Okay, ni kita cerita low dengan high je. 0 volt dengan 5 volt. High low. Else, kalau bukan high, dia buat else je. Dia tak perlu tulis button state low lah. Okay, else, kalau selain pada high tu, okay, apa dia buat? Dia akan digital write LED pin tu low. Dia akan padamkan LED. Okay, faham tak? Dari atas sampai ke bawah. Alright? Faham. Senang kan? Dah. Ke saya perlu laju kan? Yang ni lambat sangat dia buat. Lanjutkan lagi ya? Rasa semua pun dah faham ni. Benda ni simple je. Okay, bila dah faham ni, Constant int integers tu kalau kita letak integers je okay. boleh. Tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Oh. Constant integer. Dia hampir sama lah dia punya fungsi. Constant integer dengan integer. Okay, kalau kita run sama. Boleh tak? Ambil dia ni. Okay, so kita cuba buat praktikal lah. Saya akan pergi ke ni sebab saya tak sambung dulu, dia ada error ni. Tutup. Kita pergi ke top. Okay, tengok komponen-komponen yang saya minta sediakan tu ada kan? Ada kan? Dia macam rancangan memasak kan? Okay, sediakan bawang, cili, halia, kan? Kunyit, serai kan semua kan? Dan garam cukup rasa. Contoh macam tu lah kan? Untuk kali ni kelas kita tolong sediakan. Okay, kita ada potentiometer. Semua ada ni potentiometer. Ini dia ada knob dia. Okay, ada knob kan? Saya letak knob ni lah. Okay, siapa tak ada pun tak apa ini. Kita nak pusing je. Okay, ni potentiometer. Nampak potentiometer. Dia ada 3 kaki. Nampak ada 3 kaki. Okay, 3 kaki potentiometer. Okay, saya letak dekat sini, dekat breadboard. Nanti cuba pasang pada breadboard lah. Ni push button yang kecil ni. Push button. Kita boleh tekan. Push button. Okay. Ini buzzer. Okay, buzzer untuk bunyi. Kita ada LED. Tak kisahlah warna apa nak. Okay, kata ketiga pun tak apa kan. Tak kisahlah. Ada resistor, perintang. Okay, perintang 220 dengan 1K. Arduino dan breadboard macam biasa. Dan jumper wire secukup rasa. Okay, jumper wire. Sediakan. Ikutlah nak banyak ke sikit tak masalah. Okay, jumper wire. Okay, kalau kita runkan coding tadi. Okay, sebelum kita nak run, kita kena tahu macam mana circuit dia berfungsi. Macam mana kita nak sambungkan komponen tu dengan Arduino. Okay, kalau tengok daripada kita punya slide ni. Okay, saya tunjuk ni. Kalau yang button sebelum ni, okay, ini cara sambungan dia. Nampak yang button tu. Yang kita ada button, okay, kita mesti ada satu resistor. Dia pergi ke ground. Okay, cuba cucuklah. Okay, ambil satu resistor, sambungkan. Okay, dia mesti ada 2 kaki sebelah sini.
Nampak tak? Kalau tengok kat push button tu dia ada 4 kaki kan. Kita hanya guna 2 kaki saja. Okey, 2 kaki. Masukkan di bahagian tengah-tengah divider ni. Maknanya sebelah kanan 2 kaki, sebelah sini 2 kaki lah. Cuba masukkan. Okey, kemudian masukkan satu kaki ni pergi ke ground. Ground tu ambil yang line color biru. Ini cara sesuai lah kalau kita nak buat caranya betul. Maksudnya biru tu adalah ground, yang merah tu adalah voltage 5 volt. Kan? Sebab nanti 5 volt daripada Arduino, okay, daripada Arduino 5 volt ni kita akan copy masuk dalam yang color merah, line nama merah ni. Maksudnya sepanjang line merah ni adalah 5 volt. Okay, 5 volt lah sepanjang ni. Bila kita masukkan daripada Arduino 5 volt, masukkan pin ni, so dia akan copy semua pin ni sebagai semua lubang ni sebagai 5 volt lah. Okay, kemudian ambil ground, satu wire lagi, ground daripada Arduino, okay, masuk ke color biru. So maksudnya sepanjang ni adalah, yang color biru tu adalah ground. Okay, sepanjang ni adalah ground. Okay, semua ada ground. Jadi resistor tadi akan sambung kepada ground, sebelah kaki ke situ. Kemudian satu wire, kalau ingat tadi apa pin ni? Pin number? Pin button tadi number apa? Ingat tak? Pin number 2 kan? Okay, pin number 2. Okay, saya akan sambung dari sini. Kaki yang sama sambung kepada pin number 2. Okay, kemudian satu lagi, yang kaki sebelah satu lagi, pin tu akan pergi ke 5 volt. 5 volt lah. Ada 5 volt. Jadi complete dia guna untuk button ni. Okay, dia ada resistor, dia ada pin yang sambung ke pin nombor 2. Okay. Satu lagi, kita akan pasang LED. LED ingat lagi minggu lepas, yang panjang ni adalah positif. Yang panjang adalah positif, yang pendek adalah negatif. Okay. Tepat kat sini. Mana boleh sini. Okay. Okay. Jadi yang positif tadi akan pergi ke pin positif, akan pergi ke pin nombor 9. Sini letak pin nombor 9 LED. Okay. Kemudian satu resistor yang kaki negatif negatif LED ni pergi ke ground. Okay. Dapat setakat tu. Okay, ni saya tak sambung lagi. Adibah. Okay, cuba run coding tadi. Okay, kalau macam ni saya akan run. Sekarang ni saya tekan tak bunyi lah. Kan? Ini sebab dah ada coding sebenarnya dalam untuk saya run. Okay, okay, make sure kita okay, nampak? Okay, make sure untuk kita programkan Arduino tools ni betul. Pergi ke board, betul kita pakai Arduino Uno. Kalau pakai Arduino lain, carilah Arduino sendiri lah. Arduino Uno, saya pakai Arduino Uno. Klik, kemudian tools, port dia mesti betul COM8. Komputer lain, COM lain. Okay, untuk saya COM8. So saya akan, sebelum kita run, button pin nombor 2, betul tak? Kita check balik.
dekat kita punya hardware, circuit kita betul tak kita pasang button pada nombor 2. Kita check balik, okey betul nombor 2. Okey, LED pin nombor 13. LED pin ni saya sama tadi nombor 9, bukan 13. Jadi saya tukar 9. Okey. Bila tukar 9 ni, semua automatiknya LED pin ni adalah 9 lah, dia akan ikut baliknya atas. 9, bawah ni pun 9. Okay, so kita cuba run. Kita run, kita buat. Okay, kita tekan button ni, dia mesti nyala. Lepas, padam. Tekan nyala, lepas padam. Tekan, nyala, lepas padam. Recording yang basic untuk button. Tekan, nyala, lepas padam. Okay, semua boleh Okay. Kalau dah okay, saya proceed yang lain Ada yang masuk lagi. Okay, alright. So seterusnya kita akan pergi ke, kalau dah boleh buat ni, okay, memang Allah boleh buat. Tekan nyala. Okay, alright. Untuk tak mau bagi serabut, cabut balik semua. Kami cabut semua. Cabut yang paling panjang je. LED biar. Okay, LED biar. Kita cabut yang button saja. Push button je. Okay. So, bila dah tak sama yang ni, kita tekan tak ada apa kan. Okay. Alright, kita pergi ke potentiometer. Okay, potentiometer. Potentiometer saya nak semua tolong buka example in out serial. Analog in out serial. Desktop. Okay. Pergi ke button ni, kita pakai dah. Pergi example. Boleh tutup mic tak? Okay, alright, terima kasih. Takut bila rakam nanti tak dengar suara. Okay, sorry Okay, pergi ke button. Okay, kita pergi file. Okay, semua nampak. Tengok file, examples, analog in out serial. Okay, analog in out serial. Okay, so button ni kita tak pakai dah, tutup. Okay, analog in out serial. Okay, kita cuba baca coding yang dia bagi. Okay, constant integer analog in pin. Okay, analog in pin maknanya dia baca melalui pin analog A0. Tengok ke Arduino, pin A0 untuk analog. Okay, untuk analog A0. Jadi constant integer analog out pin, okay, yang akan keluar sebagai output nanti adalah pin number 9. Integer sensor value, yang ni kita akan define lah. Kita bagi define nama tu. Sebenarnya tak kisah, nak letak nama apa pun tak apa kat sini. Nak letak nama sendiri pun tak apa. Contohnya saya nak buat Zul. Okay, integer Zul sama dengan 0. Okay. Jadi bawah ni semua kita akan letak Zul lah. Sensor value ni semua tukar pada Zul. Okay, sebenarnya tak kisah nama apa pun. Sebab ni definition je, kita define je nama dia. Okay, so kita kata sensor value sama dengan 0. Maksudnya sensor value ni adalah nilai dia adalah 0. Dan output value sama dengan 0. Okay, clear tu. Sebelum kita masuk buat setup,
void setup ada satu je, serial begin. Kita akan tengok dekat berapa value tu melalui serial monitor. Serial monitor, tengok bahagian kanan atas ni, nampak ada macam kantar tu kan. Itu adalah serial monitor. Okay, serial monitor. Ini serial monitor. Kalau klik, ada apa tadi? Tak ada apa kan? Sebab kita tak run lagi serial begin ni. Okay, bila kita start serial begin, baru dia akan start serial monitor. Okay, 9600 ni adalah baud rate dia. Baud rate dia punya speed bacaan dia tu. Okay, dia ada banyak lagi, 57,600, 100,000 lebih, 10,000. 57,600 dengan 114,000. Dia double lah. Okay. Itu untuk yang high speed lah. Untuk biasa standard 9,600 ni. Okay, barulah dia masuk void loop. Okay, sensor value sama dengan analog read, analog in pin. Analog in pin ni apa? Tengok balik atas. Analog in pin adalah A0 sebenarnya. Analog read maksudnya dia baca pin analog number A0. Ini maksudnya ni. Yang line ni adalah dia kata dia baca pin analog pada pin berapa? Pin A0. Tengok A0 atas. Analog in pin adalah A0. Dia baca pada pin analog tu, pin A0 tu, apa yang dia nak baca? Berapa voltage ataupun berapa bit rate dalam tu. Dia akan masukkan sebagai sensor value. Dia akan simpan sebagai sensor value. Ada lagi maksudnya. Okay, sorry. Sambung. Okay, dia akan simpan data yang dia baca pada analog A0 tu ke dalam sensor value ni. Okay, sensor value. Dan pula output value ni, output value adalah sama dengan dia cuba mappingkan ada dua dia panggil byte yang berbeza. Okay, sebelum ni saya tak bagi tahu lagi. Pada analog pin dia punya byte adalah 10, dia adalah 10 byte. 10 byte 10 bit. 10 byte kan. 10 byte bersamaan 2 kuasa 10. Berapa nilai 2 kuasa 10? Bila kata 10 bit 10 byte lah. Okey, maksudnya 2 kuasa 10. Okey, berapa 2 kuasa 10? 23. 2 kuasa 10. 2 kuasa 10 sama dengan 1024. Betul? Okey, disebabkan bit ni, okey, dia kira kosong pun dikira juga sebagai 1. Okey, dia start dengan kosong. Okey, so dia akan kuranglah 1. Tolaklah 1. Jadi maksudnya dari kosong hingga 1023. Okey, untuk pin analog. Pin analog dia baca 10 bit, maksudnya dari kosong hingga 1023. Maksudnya dia pecah kepada 1023. Okey, untuk analog. Okey, untuk digital, okey, dia 8 bit. Maksudnya 2 kuasa 8. 2 kuasa 8 sama dengan 2, 5, 6. Jadi sebabkan kosong dikira juga, jadi dia bagi kosong hingga 2, 5, 5. Ini untuk pin digital. Pin digital dia hanya boleh divide kepada 255 portion. Okay, 255 je bahagian. Okay, tapi untuk analog dia banyak lagi, 1023. Analog 1023. Okay, analog 1023 dan digital 255. Okay, sebab tu kalau tengok pada coding tadi, dia cuba setarakan antara analog dengan digital tu dengan mapping. Okay, dia cuba mapkan kalau maksimum dia 1023, berapa value dia untuk digital. Okay, kalau saya tanya,
kalau maksimum analog 1023, berapa value untuk digital? Soalan. Okay, berapa value untuk digital? 1. Value untuk digital tadi adalah maksimum yang digital tadi lah. 255. 255. Okay, betul. Maksudnya kalau maksimum dekat analog 1023, so dekat digital maksimum dia adalah 255. Disebabkan bit dia berbeza. Satu bit untuk analog 1023, bit untuk digital 255. So berbeza kan. Jadi dia cuba nak bagi samakan, nak setarakan. So dia buat mapping macam ni. Jadi kita boleh bahagikan nanti. Maksudnya dalam 1023 ni dia boleh dividekan kepada 255 bahagian. Maksudnya dari kosong hingga berapa sebagai satu digital. Kan? Lepas tu daripada dia ada range dia lah nanti. Dia akan divide kan kepada 255. Tak apa, nanti kita tengok tu. Lepas tu analog write, analog out pin, output value. Analog out pin ni kalau tengok atas ni pin nombor 9. Okay, pin nombor 9 maknanya dia bagi output pada pin nombor 9. Okay, sebanyak output value. Output value ni dia akan refer balik nilai ni. Nilai dia maksimum adalah 255 digital kan. Tapi kalau tengok sini analog write. Kenapa dia analog write? Sebab pin analog write ni boleh digunakan pada pin PWM. Sebab tu kalau tengok pin dia bagi, pin apa dia bagi? Output value analog out pin adalah pin 9. Pin 9 adalah pin PWM. Jadi kita boleh kontrol dia punya voltage. Okay, kita boleh kontrol dia punya voltage 9 kat sini. Ni 9. So berapa voltage dia? Bergantung output value yang dibaca dari sensor value daripada potentiometer. Maksudnya nanti potentiometer kita pusing, dia akan hantar kepada LED nanti, dia akan menyala, dia jadi macam dimmer lah. Macam dimmer lampu ni kan. Kita pusing, maksimum 5 volt. Bila slow sikit, kita nampak dia slow. Okay. Lepas tu, ini untuk kita displaykan pada serial monitor. Kita nak tengok sensor. Ni cara nak tulis ya, serial.print. Dan ni kena make sure atas ni kita dah declare lah. Kita dah set up awal serial.begin. Bila ada ni barulah kita boleh guna serial print. Kalau tidak dia tak jalan. Serial.print ini untuk kita print. Kita tulis apa dekat serial print tu. Iaitu sensor sama dengan. Ni ada jarak sikit. Kemudian serial.print ni value. Ini kita print text. Ini value. Value ni apa? Kita baca daripada atas ni. Berapa value yang dibaca analog read ni akan masuk kat sini. Okay. Kita tengok ini apa hasilnya. Serial.print ada simbol ni slash terbalik dengan T ni. Ni maksudnya tab. Maksudnya dia ada satu serial sensor. Lepas tu dia tab jarak sikit. Dia ada satu lagi output. Ada value output. Okay. Kemudian dia delay sebanyak 2 milisecond. Kemudian dia tutup. Dia tutup loop ni. Dia akan ulang balik atas. Okay. Ini kita cuba pasang pada kita punya ni. Okay, nampak ni. Okay, sebabkan dia ada 3 pin. Okay, dia ada 3 kaki ni. Okay, ada 3 kaki. Cucuk kat sini. Okay. Arah pusingan ni bergantung kepada arah kita letak voltage tu. Okay, voltage yang pertama, kaki yang pertama kita akan sambung dengan 5 volt lah. 5 volt. Saya ambil color orange ni. Saya nak buat sebelah sana, kita pusing sebelah kanan adalah positif. Maksudnya dia akan menyala 5 volt lah. So saya akan letak sini, kaki yang sebelah kanan ni sambung dengan 5 volt yang color merah. Line merah ni sambung. Okey. Lepas tu yang sebelah kiri, yang kiri sekali ni letak sini. Ini kita akan bagi 0 volt ataupun ground. Okey, 0 volt. Okey, yang tengah. Okey.
Yang kaki tengah tu, kaki tengah ni akan sambung kepada A0. Sebab kita baca tadi analog pin A0. Yang tengah pergi A0, yang sebelah kanan ni letak 5 volt, yang sebelah kiri letak ground. Okey. Bila dah clear ni, pergi balik ke Arduino. Okey. Kode ni dah siap. Okey, so kita run je lah. Kita upload je. Okey. Semua dah upload. Okey, kita pergi ke tengah sini, serial monitor, klik ni. Okey. Okey, nampak? Sekarang sensor dia pada analog A0 adalah nilai dia 0. Output ni adalah pada pin 9 tadi. Dia bagi berapa bit? 0 bit juga. Yang kita dah mapping tadi 0. Okey. Saya akan pusing kita punya potential, pusing dia akan naik. Okey. So yang tadi analog sekarang adalah 77. Okey, dan digital sekarang adalah 19. Okey. Dia cuba setarakan dia punya value tu Yang sebelah kiri analog tadi 1023 maksimum, yang sebelah kanan digital maksimum dia 255. So dia cuba bahagikan dia punya tu. Okey, saya pusing lagi. 303 sama dengan 75 yang sebelah kanan. Pusing lagi maksimum. Okey, maksimum 1023 sebelah kiri untuk analog, dan sebelah kanan digital maksimum dia 255. Ini maksimum kita pusing. Okey, semua nampak tak? Okey tak? Okey, boleh Boleh. Alright. Dia boleh juga kalau macam buat setup atas ni, semua nak letak ke, sebab ini serial.print, kita nak tulis apa-apa sebelum kita start kita punya coding, nak keluar data tu, cubalah kalau nak tulis selamat datang contoh. Okay, selamat datang. Okay. Print line. Print line ni maksudnya dia akan tag ke bawah, line, new line. Print line, lepas tu kita nak display nama selamat datang tu lama sikit, kita letak delay. Kita letak dalam 5 second, 5000. Okay, so bila kita upload ni, okay, kita tengok Okay, saya buka serial monitor sekejap. Okay, serial monitor. Dia akan keluar selamat datang dulu. Okay, selamat datang. Dia run sekali. Habis 5 saat, baru dia keluar data. So, kita boleh main dengan dia punya serial monitor ni. Okay, faham Alright, macam mana kita nak bagi output, nak control LED tu, iaitu untuk ni. Tutup. Saya buka yang ni yang saya dah buat Okay, pin tadi pin 8, pin 9. Okay. Okay, yang ni yang tadi. Okay. Sensor value voltage. Okay, saya tukar output value tadi. Saya tambah lagi satu lagi integer, iaitu voltage. Ini tak apalah. Okay, yang LED tadi. Nampak LED tadi? Okay, LED tadi sambung ke number 9 Okay. Nampak Bila kita dah program analog in out serial tu. Okay. So sekarang saya bagi 5 volt dekat pada LED ni. Maksimum 1023 kan. Kalau kita pusing belah kiri, dia akan jadi slow. Voltage dia akan berkurang. Sampai dia padam. Kita buka sikit, nyala sampai dia terang. Nampak dari tepi. Okay, macam tu Saya pusing kiri, dia padam. Okay. Sebab kita pakai pin nombor 9, pin 9 tu adalah PWM. Kita pusing ke kanan, nampak? Pusing kanan sikit je. Sikit. Sampailah maksimum 5 volt.
Ini kita nak control LED. Okay, dimmer. Okay, kita boleh control kat sini. Okay. Lepas tu kita nak tahu berapa voltage dekat kita hantar tu. Okay, berapa voltage tu. Nak tahu berapa voltage tu, tengok balik kita punya coding tadi. Okay, saya ada tambah satu lagi integer, okay, sebagai voltage. Tapi kat sini dia ada equation sikit lah. Maksudnya output value tadi 0 hingga 255, kita akan bahagi maksimum dia 255 darabkan dengan 5. 5 tu kalau maksimum dia darab 5, maknanya dapat 5 volt lah. Voltage kita akan dapat dalam 5 volt. Okay, ni voltage. Okay, voltage ni kita tak declare sebagai integer. Okay, integer untuk nombor bulat. Maksudnya bila dibahagi macam ni, dibahagi dengan 255, okay, kita akan dapat dalam perpuluhan. Bila perpuluhan, integer tak baca. Dia hanya baca nombor bulat saja. Jadi kita tukar dia kepada float. Tapi ini saya declare sebagai integer. Bila integer dia hanya dapat 5, kalau 5.1 dia display 5 je. Kalau kita letak float, okay, dia akan baca 5.1, 5.2, 5.3 macam tu. Okay. Ikut terpulang, ini nak letak integer atau letak float pun tak apa. Tapi output value ni, ini letak float. Saya letak float. Okay. So nanti bila dia masuk dalam ni, dia bahagian 255 darab 5, okay, dapatlah value untuk voltage ni. Jadi saya display kat sini sensor value dengan voltage. Bukan sensor value dengan output value. Saya tukar output value, letak voltage. Voltage masukkan equation ni. Output value bagi 255 darab 5. Okay, kita tengok dia punya serial monitor. Okay. Okay, data ni bila kita pusing, okay, saya tak upload lagi sebenarnya. Ini tak upload patutlah. Okay, kita upload dulu masuk dalam Arduino. Kita tengok Okay, dan okay. Yang sebelah kanan saya dah convert dia kepada voltage. Bila kita pusing, 1 volt. Sekarang dia tengah supply pada LED sebanyak 1 volt. Saya pusing lagi, 2 volt. Pusing lagi, 3 volt. 4 volt. Dan maksimum dia 5 volt. Okay, 5 volt. 1023 bersamaan dengan voltage 5 volt. Okay, dapat tak? Saya hanya tambah satu line ni je. Voltage output value bagi 255 darab 5. Dan kita display kat bahagian bawah adalah voltage. Bukan output value. Bukan. Untuk kita tulis dalam bentuk voltage. Okay. Okay, clear tu. Lepas tu, satu lagi saya nak cuba sambungkan buzzer. Okay, buzzer, kalau tengok kat buzzer dia ada satu kaki yang panjang, satu kaki yang pendek. Panjang tu adalah positif. Okay, yang pendek tu adalah negatif. Yang panjang ni akan sambung dengan nombor 8. Pin 8. Okay, yang pendek saya akan sambung ke ground. Dia simple je. Buzzer ni satu bagi pin, satu bagi ground. Siap. Okay. Okay. Alright. Tapi kat sini saya cuba tambah lagi voltage. Saya buat letak tambahan. Okay. Kalau voltage yang kita baca tadi, okay, melebihi nilai 4. Kan dia display voltage kan. Kalau voltage tu melebihi 4 ataupun sama dengan 4, dia buat apa? Digital write, buzzer high. Buzzer tu akan high. Buzzer tu akan high. Dia akan bunyikan buzzer tu. Kalau dikurang pada 4, selain pada 4 tu lah, okay,
Okay, buzzer akan low. Dia akan stop bunyi. Okay, bila sedar run ni, kalau tengok ni, okay. Okay, sekarang voltage kosong Sekarang voltage kosong. Saya akan pusing sebelah kanan, untuk bagi voltage. Okay, ni 1 volt, 2 volt, 3 volt. Bila masuk 4 volt, buzzer akan bunyi. Ini kita letak function if tu. Maksudnya bila dia masuk 4 ataupun 5, dia akan bunyi. Saya turunkan balik kepada 3 volt, dia stop. Kalau buzzer bunyi tak kuat kan, cabut dia punya stiker ni sebenarnya. Cabut stiker ni, bagi dia bunyi kuat sikit. Bunyi kuat. Okay. Stiker ni dia tutup bunyi. Okay. Dia masuk 4 dengan 5, dia akan bunyi. Okay, clear cakap tu. Itu cara macam kita nak combine coding tu. Dan maksudnya dalam coding sekarang ni, kalau tengok coding sekarang ni, dia ada 3 jenis komponen. Satu yang serial monitor menggunakan potentiometer. Sekejap. Okey, yang menggunakan potentiometer adalah kat sini sensor value, analog read, analog write ni. Lepas tu LED. LED kat mana? LED dekat ni. Ni komponen LED, digital write. Ni buzzer. Sorry, dekat analog write. Analog write ini untuk LED. LED beam. Line ni adalah analog write untuk LED. Okay, ni untuk LED. Yang atas ni sensor value dia baca melalui daripada potentiometer. Ini daripada potentiometer. Okay, yang ni LED. Yang ni buzzer. Ini untuk coding buzzer. Okay, kalau run buzzer ni dia tak faham, sebenarnya kita kena declare kat bahagian atas integer buzzer. Saya letak 8. Jangan lupa letak. Okay, buzzer tu adalah 8. Jadi kat bawah ni bila kita letak buzzer, dia faham lah. Digital write tu adalah buzzer nombor 8. Alright. Okay. So kita dah combine 3 komponen dalam satu coding saja. Okay, boleh faham setakat itu. Dia bila kita buat yang soal ni dia jadi panjang sikit lah maksudnya. Okay, clear? Ada masalah tak? Boleh run tak macam coding saya buat ni? Dekat mana masalah ke? Doktor nak tanya. Okay. Dari segi steps tadi kan kita combine 3 komponen kan, potentiometer, buzzer and apa tadi? LED kan. So dari segi steps dalam coding tu dia boleh kita kena buat yang memang kena buat potentiometer dulu ke ataupun tak kisah dia punya sequence tu. Okay, dia sequence dia tadi saya cakap dia akan ikut line by line kan. Okay. Maksudnya kalau kita letak baca dia kat bawah kan, LED tu takkan menyala lagi lah. Sebab dia nak menyalakan LED kena baca daripada potentiometer. Kalau dia letak LED tu dia nak nyala, dia tak nyala lah. Sebab data tu kat bawah. Oh, okey. Potential kat bawah. So dia kena konsisten lah dengan susunan apa pada apa yang panggil ni, yang board dia ni Betul. Oh, okey. Kena ikut susunan dia tu. Okey. Bergantung kita punya program lah. Kalau program kita awal kita tak letak pun nak suruh baca potentiometer. Dia letak LED atas. Tak masalah. Oh. Tapi coding kita tadi dia suruh baca dulu daripada potentiometer, value dia berapa, baru dia nyalakan LED. So, itulah dia punya flow. Alright.
Exercise. Okay, ada soalan lagi? Next question. Satu lagi yang tadi yang output untuk apa kita mention berapa volt yang kita pusing dekat potentiometer tu kan. Okay. Yang tu dia punya equation tu memang dia kena bahagikan dengan divided to 255. Yeah. Bagi dengan 10 apa kalau kita bagi yang based on digital punya calculation tu tak boleh. Boleh? Boleh juga kan? Dia sebenarnya nak ratio kan. Betul? So Boleh either one boleh lah kan? Either one boleh. Okay, faham. Sebab dia actually dia nak identify berapa ratio tu untuk darabkan dengan balik dengan 5 volt kan? Ya, betul. Okay. Boleh nak bagi ke 1.3 boleh, 255 boleh. Alright. Dia just mapping je. Alright. Okay, betul. 5 volt. Okay, saya tengok dekat ni kalau ada soalan support chatting. Okay. Okay, 103. Okay, boleh beritahu yang tukar pin 5 volt dengan ground, efek ke clockwise dan clockwise. Ya, betul. Okay, kalau kita letak voltage voltage sebelah kanan 5 volt, so pusing belah kanan adalah pergi ke 5 volt lah. Kalau kita letak voltage ke kiri, so kita pusing belah kiri pergi ke 5 volt. Dia tukar tu clockwise anti clockwise, betul. Kena buat awal sesi 1, sesi 2 ni terpenang nanti sikit, we'll come back later. Sesi mana doktor? Kezaran? Yang minggu lepas punya kot. Yang mana? Yang minggu lepas? Masuk semalam minggu lepas? Syaz? Tak sempat tu hari ni macam alamat. Tapi kita ada catch up lah. Barang pun baru sampai. Boleh try ni Syaz. Dekat YouTube aku letak. Kat situ adalah. Memang nak tengok balik yang video yang YouTube. Okay. See. Bolehkah tu nilai volt tukar pin nilai persen ataupun RPM? RPM nak kontrol motor lah, macam tukar kepada motor, boleh? Voltage tu kita display je kat serial tu. Okay, kalau voltage kita tengok tadi serial.print. Jadi tengok ni ya. Nampak yang serial ni kita just display dekat serial monitor. Jadi tak kisah kalau kat sini kita nak letak RPM ke, nak letak apa tadi? RPM ke? RPM. Okay, RPM contoh kan. So value dekat sini letaklah buat speed punya rotation tu. Motor punya rotation kan. So kita pilih RPM. Kan, ni tak ada masalah tu. Ini just kita display saja. Yang penting kita kena tahulah speed tu, katalah speed ni 5 adalah mewakili berapa voltage. Kita convert kepada equation ni lah. Kita bahagi dengan maksimum, darab dengan RPM contoh kan, RPM. Tulis RPM bawah. Kalau saya tukar ni pun, walaupun tadi kita tulis voltage kan, ini tak mempengaruhi apa-apa pun value kat atas ni. Ini just print je, display je. Kalau run ni, okay, contoh saya run ni, dia akan keluar RPM. Dia bukan keluar voltage. V kan. Okay, kalau run ni, upload, okay, dia akan keluar, tinggal dia tulis RPM. Ini display saja. Jadi soalan tu maknanya boleh kita letak apa-apa value pun. Okay, janji kita tahulah value yang nak letak ni adalah mewakili speed, mewakili selain pada voltage. Ini saya pusing, ya, dia dapat 2 RPM. Tadi voltage kan, bila dia masuk 4 dia bunyi. Tutup. Macam tu.
Okay, soalan lagi. Bolehkah kita addkan lagi apa tadi yang keluar tadi benda apa tu? Yang tadi doktor tunjukkan. Serial, Ah? serial monitor ni ke? Serial monitor tadi kan. Ha? So yang tu kalau kita nak add juga kan tadi bila sampai word contoh word 4 dia buzzer tu bunyi kan. Kita boleh tak nak add juga paparan kat situ contoh buzzer high contoh dia nak tuliskan kat situ boleh? Boleh. As output lah kan. Boleh. Okay. Tambah dekat coding tu tulis Output tambah lah. lagi serial print. Tambah lagi Tambah lagi. Okay. tambah lagi bawah dia. So dia akan display lagi. Akan display lagi lah. Okay. Display banyak-banyak lah. Kat situ. Dan last kali dalam banyak serial tu kan kita serial print. Last kali pada serial print tu dia ada serial print LN. Itu maksudnya new line. Maksudnya dia akan enter ke bawah. Kalau kita tak letak LN tu, dia akan tulis serial tu memanjang je ke kanan. Dia tak turun ke bawah. Dia tak enter. Tunjukkan dekat tadi yang coding tu. Tengok okay. Nampak? Okay, kalau tak letak LN ni, okay, apa berlaku? Dia akan ke kanan Dia akan ke kanan memanjang. Dia tak dia tak ke bawah. Tak turun bawah. Line. Okay. Ke kanan. Okay. Dia tak turun ke bawah. Alright. Okay. Itu function yang apa tadi LN LN maksudnya new line. New line sih. Dia turun line bawah. Okay. Ni last kali je. Biasanya last kali. Okay. Kalau yang /t ni, ini untuk tab. Maknanya jarak antara sensor value ni dengan ni, dia akan letak tab. Macam space bar lah, space bar. Macam space bar. Space bar pendek kan, tapi tab dia panjang sikit lah. Space dia lebih sikit. Kalau tutup kan, tengok. Dia bersambung. Dia akan bersambung. Dia bersambung. Ini lebih pada display lah. Display saja. Okay, kalau kita serial monitor sama dua. Okay. Dekat. Jarak ni dia tak panjang lah. Sebab letak satu space je. Kalau tab tadi dia panjang sikit. Okay. Soalan lagi. Boleh kata ni lah. Okay, ni dah. Dia jawab lah. Okay. Harap semua boleh buat yang tadi. Kalau tak boleh, boleh bagi tahu. Kat mana yang sangkut ke. Malam ni kita dah cover macam mana kita nak faham setiap coding tu. Kan? Lepas tu macam mana kita nak letak proses tu dekat mana. Katalah yang tadi kita nak define semua parameters tu, semua variable adalah bahagian atas sebelum buat setup. Okay. Kemudian buat setup, selepas buat setup dia akan sebelum buat setup, lepas tu masuk buat setup, dia akan run sekali saja. Lepas tu barulah masuk void loop. Void loop ni lah proses yang sebenar kita nak program kat Arduino. Dalam void loop. Sebenarnya dalam void loop pun kita boleh letak lagi loop lagi. Dia loop lagi. Dia masuk dalam void loop tu ada dia punya parameters. Lepas tu dia ada looping dalam tu lagi. Ya, lepas tu baru dia keluar loop yang besar, baru dia pusing balik. Masuk yang loop yang kecil balik. Dia macam tu. Boleh, itu semua bergantung pada coding lah. Yang kita buat ni semua coding yang basic je. Okay, coding yang basic saja. Jadi harap semua boleh faham lah. Ini coding tambahan ni adalah if. If kalau kita nak buat satu condition, ada condition apa-apa, apa perlu dibuat. Ini condition dia, kalau voltage dia lebih pada 4, kita akan bagi buzzer high. Buzzer akan bunyi. Okay, kalau kurang, dia akan stop. Dia tak bunyi. Okay. Ini condition. Kalau if. Okay. Ini kita just display, serial print untuk display saja, serial. Lupa tadi. Kalau kita nak tengok dalam, ni nampak tak? Tadi dalam serial monitor kan? Okay, cuba kita display dalam bentuk graf ataupun dalam oscilloscope kan? Pergi tools, ambil serial plotter, klik.
Okay, nampak tak? Okay, kalau saya pusing potential ni, graf dia akan naik. Kat mana tu doktor? Tools, tak boleh. Nampak tak? Tools, serial plotter. Bawah pada serial monitor. Serial plotter. Play. Kat IDE saya tak ada. Tak ada. Kenapa tak ada? Kat bahagian atas ni ada file, edit, sketch, tools. Ada tak? Ada serial monitor je. Tools ni Tekan tools ada serial monitor je. Betul? Pakai version mana tu? Arduino 1.8 point? 2.0. 2.0. Boleh rasa yang latest ke? Ini 2.0. Baru install tadi. Oh, ya ke? Oh, dia dah keluar new release Sekejap, tengok. Kat mana dia punya ni? Ke yang tu beta punya version ni? Arduino.cc Lah, ni beta version. Beta. Biasa yang latest macam tu dia ada. Ni ada IDE 8.8 2.0. Ambil kat mana yang bawah Beta. Pergi ke Arduino.cc ni, tengok software. Ambil yang sebelah kanan ni. Okay. Boleh tak? Kalau Windows apa? Ni adalah version yang latest ni, 1.8. Kalau beta pun biasa ada, tapi mungkin kat tempat lain lah, bukan kat situ. Tools, serial plotter. Ya, keluar ni. Saya pusing potential. Okay, dia akan naik. Dia akan bagi value tu. Yang 1023 ni kan. Sampai maksimum. Okay, ni adalah. Saya tutup dulu. Okay, 1023 ni maksimum. 1023. Okay, sebab tu kita kurang balik. Dia akan turun. Kita nampaklah graf tu. Lebih interaktif lah kalau kita nak buat graf. Automatic dia plot je. Dia plot siap-siap lah. Axis ni dia akan bergantung pada output yang kita tetapkan Ya. Macam Y, paksi Y ni adalah Y ni maksimum dia analog. Analog kan? Analog. So yang X X ni adalah masa. nilai dia baca. Nilai dia baca. Nilai apa? Dia looping kan? Okey, looping. Satu data. Lepas tu dia loop balik atas dia baca lagi. Jadi 3, 4. Tengok dia laju kan? Delay dia kita bagi sikit dia dalam 2 delay, 2 millisecond. I see. 0.002 millisecond. Oh, so yang macam beribu ni adalah berapa kali dia dah looping je lah? Ya. Ni dah 2000 lah. 2000 kali kan? Okay. Sebenarnya kat sini, dia bergantung kepada serial tadi. Kalau kat sini kita tutup ni, kita letak, katalah nak letak voltage saja. Voltage. So yang ni, dua line ni kita nak tutup. So saya tutup, comment. Bila comment ni dia tak baca lah. Ada 2 slash ni. Ini dia tak baca. Line tu tak baca, kita load. Okay. So maksudnya kalau kita tengok serial monitor, dia hanya ada satu je. Satu data je, voltage ni. Okay. Bila ada satu saja, kita pergi balik tu serial plotter. Dia boleh plot Dia hanya keluar voltage lah. Sekejap. Tu plotter. Ni RPM dia. Dia jadi banyak je. Ni pun tutup. Ni komen. Ni pun komen. Kita display satu saja. So kat sini letak line.
Okay, so kat sini dia hanya display voltage value saja. Okay. Tengok serial monitor. Dia hanya keluarkan value ni sampai 5. Jadi bila dia nak plot nanti, serial plotter dia akan keluar 1, 2, 3, 4, 5. Ni 3 volt, ni 4 volt. Ni 3 volt. Pusing lagi. Doktor, 2 volt. Ayo. yang data-data ni selain daripada kita boleh monitor live, kita boleh simpan ke nak extract data tu? Boleh. Tapi secara manual lah, dia bukan direct dia save. Biasa kalau nak direct save macam tu, kadang-kadang kita guna third party punya ni lah, ataupun kita pakai Excel. Dalam Excel pun ada satu, kalau pun boleh cari parallax punya, dia macam mana kita boleh connectkan COM 8 Arduino ni terus masuk dalam Excel. Maksudnya dia akan masukkan terus dalam Excel. Bila masuk Excel kita boleh save lah, simpan kan. Ataupun masuk dalam MATLAB. MATLAB sama juga, masuk dalam MATLAB dia akan terus simpan dalam MATLAB tu. Kalau dalam Arduino ni saya rasa tak boleh nak save, kecuali kalau macam ni, bila kita dah buka data ni kan, data semua dah ada ni, kita save dari sini. Auto scroll stop. Okay, Ctrl A, Ctrl C lah. Kita simpan cara macam tu. Okay. Copy ni masuk dalam Excel ke, masuk dalam ni, kita plot lah kat situ. Data tu. Dia tak boleh direct save, terus masuk dalam komputer. Okay. So ini macam tu lah sebab kecuali kita ada macam MATLAB tadi. MATLAB kita masukkan COM yang sama dengan Arduino, terus dia masuk MATLAB dah boleh simpan lah data tu. MATLAB tu apa, yang dia macam IDE ni juga ke? Dia sebenarnya analysis punya software. Dia banyak lagi lah, dia boleh buat coding dalam tu lah. dia terus coding masuk itu. Dalam Excel pun boleh sebenarnya. Cuba cari Excel Arduino. Okay, Excel Arduino serial monitor ke, cuba type kat Google tu. Nanti dia ada video, ada YouTube pun ada kot. Dia tunjuk macam mana kita nak connectkan ni dengan Excel, dan dia boleh simpan terus dalam Excel. So maksudnya nanti kita akan buka Excel je lah untuk serial monitor tu dekat Excel. Dalam Excel nanti kita nampak lah, data tadi semua masuk dalam Excel. Dia tak masuk dekat Arduino ni lah. Okay. Thank you. Kalau itu lebih mudah lah menggunakan Excel. Okay. 10.25. Ada lagi soalan ke? Kita nak stop ke? Lagi? Share coding boleh? Nanti saya letak dalam dalam apa? Dalam kita punya Telegram. Okay, share coding beta. Okay. Ada soalan lagi? Satu lagi nak tanya, kalau macam coding untuk Arduino ni kan, dia lebih kepada coding for application lah. Kalau dia macam boleh buat macam analisis juga ke? Analisis dia kena ambil data tu kan, dapat data tu, barulah dia boleh analisis. Boleh? Dia boleh, tapi bukan yang analisis yang berat-berat lah. Mungkin daripada data tu dia nak cari maksimum ke, ataupun daripada data tu dia nak buat equation macam tadi. Data tu darab dengan ni, bahagi apa semua kan. Macam tu je, simple je. Sebab dia bergantung kepada memori Arduino sendiri. Arduino ni memori dia tak besar, jadi proses kalau benda yang complicated tu dia akan makan memori banyak. I see. Nak buat iteration tu tak possible lah kan? Iteration tak ada. Sesuai lah. Dia tapi mungkin dia Arduino lebih kepada application lah kot Application, simple application. Alright. Terima kasih. Okay. Okay, coding tu coding ni 5. Okay, saya Ctrl A, Ctrl C.
Share kat mana? Dekat ni Telegram Saya letak dalam notepad Notepad. Okay. Nanti kopi ni terus masuk dalam Arduino Okay, saya save. Stop. Arduino. Stop. Okay, kita letak dalam mana kita punya Telegram. Okay. Okay, dalam Telegram dah letak lah LED dimmer tu. Okay, cuba run dan tengok jadi tak. Cuba upload Okay, mungkin 2 minit lagi 10.30 kita stop juga. Kalau tak ada soalan. Kalau nak tengok semua kelas sesi 1 dan sesi 2 boleh tengok di YouTube pasti. Dekat YouTube nanti saya akan upload. Yang kelas 1 sesi 1 dah ada dah dalam YouTube. Yang 2 ni saya akan upload esok kot. Esok. So saya akan masuk. Okay. YouTube tengok YouTube. Sorry, bukan ni. YouTube saya cari ni lah Zulkifli Ahmad tu. Okay. Channel ni. Cari channel saya Zulkifli Ahmad tu, betul ada ni kelas Arduino 1 sesi 1 ni. Pengenalan kepada Arduino. Ni yang minggu lepas. Okay. Yang kedua nanti saya akan masukkan esok. InsyaAllah. Okay. Beres. Okay. Alright. Ada soalan lagi? Okay. Sama. Okay. Untuk minggu depan mungkin kita nak buat apa lagi? Sebab coding ni mungkin boleh explore sendiri lah. Okay, explore sendiri codingnya. Saya lupa nak tunjuk, tak sempat. Biasa kalau coding, cara cepat untuk coding ni, kita cuba cari kat Google tu, type dulu projek apa kita nak buat. Okay, type projek kita nak buat tu, cari kat internet dan cari coding dia sekali. Biasa orang akan share dia punya coding. Kita ambil coding dia, walaupun projek kita lain sikit dengan dia, cuba fahamkan setiap coding dia tu dan kita buang yang kita tak nak lah. Kita ambil yang kita nak je, kemudian kita tambah dengan kita punya projek. Jadi kita nak buat jalan, kita just tambah. Tak perlu, saya rasa setakat ni tak ada orang yang buat dia from scratch lah, daripada kosong, dia nak type satu-satu semua, tak. Better cari dulu yang orang dah buat, okay, kita ambil coding dia, kita adjust kat situ. Jadi tak perlu kita nak salin semua, buat daripada awal. Itu yang paling cepat. Okay. Maknanya di Google tu terus type je coding Arduino for project apa benda kan? Ya betul. Banyak dekat Instructables lah. Instructables banyak orang share kan. Oh, okay. Kalau nak tengok, okay, yang biasa kita pakai ni adalah komponen elektronik. Satu-satu komponen. Okay. Boleh juga macam ni. Ataupun biasa kalau nak cari yang ni, nak buat projek-projek yang nak cepat kan, kita beli modul ataupun kita panggil breakout board lah. Modul, contohnya ni ini adalah modul panggil apa ni? Relay. Apa? Saya lupa. Relay. Relay. Okay, ni relay ni solid state relay, SSR, solid state. Dia bukan mechanical. Kalau yang biasa mechanical,
dia akan bunyi macam switch bila kita on dia. Dia bunyi lah, mechanical, klik 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 klik. Itu mechanical. Tapi ni solid state, macam solid state SSD lah. SSD dia tak pakai kipas kan. Dia solid state, jadi dia tak bunyi dan dia lebih reliable lah. Ni pun ni daripada Omron ni, solid state kecil ni. Okay. Kalau pakai breakout board ataupun modul jenis macam ni, senang je. Dia dah buat siap-siap dah kat sini. Dia dah dia letak dia punya ni connector ni. Okay, kita sambung je wire ni, sambung ke Arduino. Dekat sini pun dia dah tulis dah DC 1, DC ground. Lepas tu dengan channel. Okay, satu voltage, satu ground, satu ni control daripada digital. Macam LED tadi lah. Kalau LED kita bagi high, dia akan on ni, relay ni. Sebab sebelah ni control dia melalui Arduino, sebelah ni akan control power yang high voltage. Contohnya macam AC current. Macam LED kat rumah, lampu kat rumah kan kita pakai AC kan, AC current. Jadi kita sambung kat sini je. Okey, kabel yang power tu, power kabel yang AC tu masuk ke sini dan keluar dia kat sini, sebelah dia. Masuk sebelah kiri, keluar sebelah kanan. Okey, jadi dia boleh control power yang akan dia jadi macam switch untuk control lampu tu. Kan, katalah ada lampu. Okey, ada lampu. Jadi dia jadi macam switch. Bila kita on ni, barulah AC current tu akan lalu dan lampu pun menyala. Okey, yang ni sebelah digital 5 volt, yang ni untuk VAC. Kalau tengok spek kat sini dia tulis input dia 5 volt DC. 5 volt DC Arduino okeylah sebab 5 volt. Okey, ada juga yang 12 volt. Kena check betul-betul sebelum beli. Okay, dia tulis ni input dia 5 volt DC. Okey, sebelah kanan output dia adalah 240 voltage AC. VAC. Okey, macam dia boleh control current yang 240 volt AC. Relay ni. Okey, so kalau high voltage, walaupun high voltage, kita guna Arduino pun boleh control. Dia jadi macam switch. On off. Okey, yang ni modul. Modul ni maksudnya dia dah siap dah dengan resistor, transistor, kapasitor ke apa ke, semua dah lengkap dah kat sini. So kita tak perlu fikir nak sambung transistor kat mana apa semua tak ya. Beli modul macam ni. Okey, ada juga ini modul ultrasonic. Okey, ultrasonic sensor. Nampak? Dia ada semua komponen dah kat sini, dia dah solder siap semua. Kita hanya sambung yang 4 kaki ni je. Okey, nampak ada 4 kaki tu. 1 2 3 4. Okey, 4 kaki tu apa? Baca kat sini VCC untuk 5 volt. Lepas tu dia ada trigger, ini pin. Pin ni letaklah digital pin, tak kisah pin berapa pun. Echo pun pin berapa pun tak apa, digital pin. Lepas tu satu lagi ground. Jadi 4 wire je yang akan sambung dengan Arduino. So kita tak perlu fikir nak sambung LED, resistor apa semua dah, board ni dah lengkap dah. Okay, beli macam ni. Yang ni ultrasonic sensor, dia detect distance. InsyaAllah minggu depan mungkin saya akan tunjuk ni satu projek, simple projek ke macam ni. Kita nak ukur berapa distance, dia akan bagi tahu berapa jarak dia, macam reverse sensor kereta lah. Okay, bila dia dekat, dia akan lampu menyala dan bunyi buzzer semakin laju. Dia jauh, okay, dia slow balik. Macam tu lah. Okay, InsyaAllah minggu depan kita buat yang tu. Doktor ada nak tanya. Ya. Kalau kita nak detect incline, ada tak sensor yang berkaitan? Incline. Kalau incline Macam contoh kita naik bukit kan. Betul. Kalau pakai accelerometer mungkin boleh. Kalau accelerometer, accelerometer sensor, boleh cari nama apa MPU 6050. MPU 6050 tu mungkin boleh sebab dia ada accelerometer. Accelerometer boleh tengok angular. Dia macam gyroscope. Angular punya movement. Kalau dia ada angle,
dia boleh detect setiap angle tu. Sebab saya pernah guna MPU 6050 tu untuk detect kita punya body. MPU 6050. MPU 6050. Okey, terima kasih. Ada accelerometer, ada gyroscope, ada apa sekali tu? Pressure sekali dalam satu board je. So board tu terus sambung dengan Arduino. Sebab saya buat dulu, saya detect body. Maksudnya bila body kita tegak, dia okey lah. Bila kita slanted, kita turun badan kita kan. Jadi posture badan kita tak betul. Dia detect ada angle, incline tadi tu. Terus dia bunyi. Dia kira macam boleh jadikan macam wearable lah. Wearable, wearable device. Saya ada buat satu projek tu dulu, wearable untuk detect body posture. Macam tu juga lah, kita pakai ke badan dan dia boleh hantar ke full lah. Dia boleh tengok dia punya movement, body movement. Set accelerometer lah untuk tu. Okay. Kalau boleh minggu depan saya nak semua kalau ada projek cuma buat simple projek, kita boleh tengok dan discuss nak improve ke. Okay. Mungkin minggu depan saya tak tunjuk sangat, saya tunjuk sikit je. Lepas tu kita nak discuss lah kalau ada projek yang dah buat. Simple pun tak apa, simple pun tak apa. Ya, jadi coding dah buat, coding dah buat, circuit tu dah buat, jadi combine dua dah jadi macam simple project lah. So boleh share minggu depan, kita boleh tengok dan kita boleh discuss. Okay, sebenarnya setakat itu saja kelas minggu ni, hari ni, malam ni. Okay, jadi kita jumpa untuk next class nanti. Okay, semua, Assalamualaikum dan selamat malam. Waalaikumsalam. Nak ambil gambar setup, share kat group. Boleh. Gambar setup yang tadi Oh, sikit ni. Nanti saya share apa? Saya share dia punya grafik tu. Kalau nak ambil gambar ni tak nampak sangat. Nanti saya buat dalam iPad ni, saya tunjuk dia punya circuit tu macam mana, sambungan dia. Okey. Itu saja. Okey, terima kasih semua. Terima kasih doktor. Okey, sama. Orang Jawa ni. Terima kasih doktor. Okey, sama.